รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الحمد لله له الملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في الملك والتدبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله التبشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama banyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dengan nikmat-Nya dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada hari ini, hari Jumaat yang mulia ini, dapat kita sama-sama duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita nak tunaikan salatul Jumaat. Mudah-mudahan dengan kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membawa kita ke jalan yang bahagia di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kita semua sebaik-baik kitab yang Al-Quran sebagai kalamullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran atas kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah satu mukjizat yang paling besar sekali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sebagai umatnya. Di samping itu juga, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih semulia-mulia makhluknya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiyan wa rasula.
sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai rasul, untuk mari ajar, sebagai mursyid, sebagai mari tunjuk jalan kepada kita supaya kita itu dapat beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala kita anuti inilah adalah perkara yang besar sekali bagi kita. Dalam hidup kita, macam manakah kita nak buat disempurnakan Islam yang ada pada kita? Agama Islam, agama Allah yang sudah sempurna dah. Tapi kita sebagai pemeluknya, macam mana kita nak disempurnakan Islam yang ada pada kita ini? Kita nak gunakan Islam yang ada pada kita. Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran dan Sunnah ini dua perkara wahyu ini, dua asas bagi selaku sumber asli kepada Al-Islam. Tetapi macam manakah kita Islam yang ada pada kita, Al-Quran yang ada pada kita dan Sunnah yang ada pada kita? Perlu kita tanya diri kita, setara manakah kita boleh terima hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Setara manakah kita boleh terima, boleh turut, boleh ikut ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, adakah kita boleh tinggal ataupun tidak? Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kita boleh jalan ataupun tidak? Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan dalam hadisnya, kita boleh tiba ataupun tidak. Benda ini perlu kepada kita sebagai kita mengakukan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Perlu kita jawab baik-baik pada kita, supaya Islam yang ada pada kita boleh sempurna dalam hidup kita. Janganlah kita sekali-kali memainkan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitabnya Al-Quran. Jangan kita buat main-main, jangan kita buat mudah-mudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hukum Allah Subhanahu wa taala dengan rupa surah Al-Amr, ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala dengan rupa An-Nahyu, ngelarang. Benda yang Tuhan suruh, adakah kita boleh jalan ataupun tidak? Setara mana boleh jalan hukum Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga benda yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Sama ada Allah Subhanahu wa taala larang disebut ke dalam Al-Quran, dalam kitabnya, ataupun disebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, setara mana kita?
Karena kita tengok akhir-akhir zaman ini, mereka yang ada kemampuan, mereka yang ada kekuatan, mereka yang ada kuasa, kenapakah mereka tidak utamakan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum? Kenapakah mereka tidak utamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ittiba', sebagai ikut? Kalau benar-benar kita turut hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kalau kita benar-benar boleh iktiba', boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang akan ada dalam diri kita, kehebatan Islam akan ternyata atas dunia ini. Tetapi sayangnya banyak pengikut-pengikut agama Allah SWT yang ada yang ada kuasa, yang ada boleh pimpin sebagai pemimpin, kenapakah mereka tidak ambilkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Kenapakah mereka tidak ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ittiba' dia, sebagai ikut dia? Kadang-kadang membawa kepada seseorang sani sanggup lagi dia duk dusta, duk kata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bohong-bohong, duk bohong ajari Allah Subhanahu wa taala, duk bohong dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tengok jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara keburukan yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Kalau kita benar-benar klik kepada hukum Allah, klik kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, klik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhibat hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Mata'un qalilun walahum azabun alim. Surah Nahl ayat 119. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Janganlah kamu berdosa. Apa yang disifatkan lidah kamu, kebohong, kedustaan kamu, bohong kamu, sanggup lagi kamu kata kepada Allah, sandar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza halalun wa hadza haramun. Dengan benda itu tidak nyata kepada kamu, tidak nyata dalam kitab Allah Subhanahu wa taala benda itu halal ataupun haram, tapi sanggup lagi kamu kata hadza halalun wa hadza haram, ini halal, ini haram. Sanggup kamu kata benda ini dengan tanpa kamu, dengan tanpa ada ilmu. Kadang-kadang seseorang sani sanggup dia langgar hukum Allah Subhanahu wa taala kerana pekatan yang ada pada dia, tameng yang dia ada pada dia, sanggup lagi bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saya kepada tameng dia ada. Duit gaji yang dia ada, dia jangan bohong lagi hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan bohong lagi dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benda sani itu adalah mata'un qalilun, benda sani itu benda tak ada engkau sekabut, kesenangan sedikit sahaja,
kebahagiaan sedikit sahaja. Lalu itulah Allah SWT walahum azabun alim. Bagi mereka itu yang dah bohong kepada Allah, yang dah bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahum azabun alim. Bagi mereka itu akan terima azab yang paling pedih sekali di akhirat nanti. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tahu duk hukum satu hukum dengan tanpa ada ilmu pengetahuan, diiktibar dikirakan satu jinayah kabirah, satu pelaku jinayah, dosa yang besar sekali, minal kabair, daripada dosa yang besar. Kita hukum dengan tak ada ilmu. Kalau kita tengok di sini, banyaklah perkataan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul, ayyu sama'in tazulluni wa ayyu ardin taqulluni idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin. Cuba tengok perkataan Abu Bakar. Satu perkara yang lebih berasa takut kita dengan kita nak hukum Allah hukum dengan tanpa ada ilmu. Cuba tengok Abu Bakar katakan, ayyu samain tazulluni, langit mana tu nak tuduhkan aku, nak lindungkan aku, dan bumi mana tu nak tanggungkan aku apabila aku kata dalam kitab Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, kata tanpa ada ilmu. Ini nak keburukan. Kita royak dari kitab Allah Subhanahu wa taala tak ada ilmu. Itulah keburukan. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apabila ditanya, apabila seseorang sani ditanya, dia kata lagu mana benda yang dia tahu, dia kata, dia jawab benda yang dia tahu, apa yang dia tahu. Tetapi kalau ditanya benda yang dia tak tahu, tak ada ilmu, maka dia kata Allahu a'lam. Itulah jawaban, itulah apa ni, Allahu a'lam, ini adalah jawapannya. Kadang-kadang kita tak berani nak kata Allahu a'lam, takut kata kita tak erti. Kita tak berani nak jawab Allahu a'lam, takut kita kata kita jahil. Sanggup lagi kita fatwa, sanggup lagi kita hukum dengan tak ada ilmu. Ini bahaya sekali. Kalau kita tak tahu, kita Allahu a'lam, itulah jawapannya, lebih selamat. Adapun kita beri jawapan dengan kita tak tahu, bahaya sekali. Ini adalah jinayah kabirah, satu dosa yang besar sekali yang perlu kita takut. Sidang ayat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm inna Allah la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Al-An'am 144. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih karut? Siapakah yang lebih jahat daripada orang yang mereka-reka kepada Allah dengan dusta, dengan bohong? Itu orang paling karut sekali, paling jahat sekali, untuk menyesatkan manusia, nak menyesat manusia. Ini kita bimbang di akhir-akhir zaman.
Kerana manusia di akhir zaman ini mengutamakan kepentingan peribadi, tidak mengutamakan kepada kemaslahatan orang ramai. Asalkan peribadi sana boleh selamat, kehendak gapo peribadi, dia sanggup lagi hidup menyesatkan manusia, sanggup lagi dia hukum dengan tak ada ilmu. Ini adalah bahaya dalam masyarakat kita akhir-akhir zaman. Yang perlu kita sebagai orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak selamat ini, jaga-jagalah kita. Jangan kita gaduh turut angin sangat, nanti kita sesat. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tengok masyarakat kita Allah ni banyak nama sedai kita tahu berlaku, tapi sanggup lagi nak berlawan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sanggup lagi nak berlawan dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu berlaku kata riswah ni haram, tak ada jangan sikit riswah ni haram, tapi sanggup main lagi riswah. Ini banyak dalam masyarakat kita berlaku. Yang perlu kita takut pada Allah. Kenapakah kita tidak cerahkan mata kita? Kenapakah kita tidak cerdikan fikiran kita? Satu-satu perkara yang kita nak ambil itu, cuba kita tanya dia kita halalun atau haramun. Kita tidak fikir benda yang akan masuk dalam perut kita, akan jadi daging darah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dah, kalau kita hidup makan benda haram masuk dalam perut kita, jadi daging darah kita, maka an-naru aula biha, nerakalah utama baginya. Cuba tengok kita masyarakat rasuah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala royak jelas nyata dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadisnya dah, tapi sanggup kita hidup berlawan dengan hukum Tuhan lagi. Dok cabar hukum Allah Subhanahu wa taala, kita merengek-rengekkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala royak dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Ta'ala tutup kepada kita dah, suruh kita ni kerjasama perkara yang beri kebaikan, perkara yang membawa kita tu takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah dan kita juga Allah larang keras, jangan sama sekali kerjasama perkara yang bawa dosa dan bawa di perseteruan. Jadi seteru. Kita kerjasama. Cerak-cerak benda haram dah, tapi kita kerjasama lagi. Sanggup makan benda tu lagi. Dalam ayat lain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Cuba tengok dalam surah Nisa ayat ke-29. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu sama kamu dengan batil. Cara batil bukan benda Allah, dengan batil. Harta kita dah makan, harta kita dah milik. Cara batil, cara tipu. Itu lagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat dari Imam Ahmad wa Tabrani dalam Musnadnya dan Sunan, la'ana Allah ar-rashi wal murtasi wal ra'ish. Dila'anna, dimnasa, tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ar-rashi wal murtasi wal ra'ish. Orang ada riswah ke orang ada makan riswah, dan orang dok bagi tu. Kalau kan merah dok cari suara tu, buat kanan tu. Tu panggil ar-ra'ish. Masuk habis.
Tiga cabai ni masuk habis, dapat dilanak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak beri pun dilanak, hak makan pun dilanak, dan hak orang juga beri pun dilanak juga. Jelas nyatalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kah? Benda-benda lalu ni kita tidak ambil iktibar kah? Tak ambil mengajar kah? Beri faedah pada kita, kata benda saat ni tu beri hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong doa kepada aku, doa aku doa ni Tuhan terima. Dia minta kepada Rasulullah doa, Tuhan terima doa dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, atib mat'abaka. Allah, comelah makanan kamu, comel sikit makanan kita, jangan makan benda haram, makan benda halal lah. Makan kalau mau makan, mau beringat, mau minum, mau beringat, tak nak minum benda haram, tak nak makan benda haram, maka doa kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita perlu kita pakai berhati-hatilah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa tu yang kata haram, kita haram jelas. Apa yang Allah Taala royak suruh kita buat. Apa yang Nabi royak kita buat. Apa yang Nabi larang kita tinggal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhulul ma'hum al-jannah. Hadis Muslim. Tak ada mana-mana orang, seorang pemimpin, seorang ketua orang dipilihkan dia supaya dia ketua, lepas tu dia tak ada usaha dak, tak ada nasihat dak, tak ada ikhlas dak, jadi ketua orang dah, jadi pemimpin dah. Nabi kata lam yadkhul ma'humul jannah, tak masuk dalam syurga, tak masuk dalam syurga. Itu hadis Muslim. Allah, cuba kita tengok di riwayat lain juga, tidak ada seseorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dari orang Islam maka ia mati sedangkan ia menipu. Dia menipu rakyat semua. Jadi pimpin dia tua orang tipu rakyat susu. Oh, ni jelas nyata kita. Kita itu pemimpin orang. Kerokan faham kita. Kita tak sen, tak tanya persen berapa persen dulu. Baru persen baru kita sen. Kita tekan buat lalu. Kita di pemimpin orang. Kerokan nak faham kita cakap. Mai kerokan buat tembok. Kerokan buat gotu. Kerokan elektrik. Kerokan apa sekalipun. Tengok kerokan. Nak widak 10%. Kena 10% daripada kerokan. Tak apa, tak sen ada. Ni penipu rakyat. Orang penipu rakyat. Apabila jadi penipu rakyat, dalam hadis muttafaqun alaih mengatakan diharam ke atasnya masuk dalam syurga. Haram masuk syurga. Tipu rakyat. Jadi ketua rakyat tipu rakyat. Benarnya benda ni panjang lagi, tapi dengan kerana masa yang sikap ini tidak boleh nak tafsirkan benda ini. Walau bagaimanapun kita bakal bingung dengan hukum Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala nyata pada kita, kita jelaskan. Benda haram kita kata haram, benda halal kita kata halal. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ibadallah
usikum wa iyaya bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah dapat selamat kita. Setiap segi, setiap wujud, setiap kalau kita takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita duduk, seorang diri ramai, tempat kerja kita, di mana urusan sekalipun, takutlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunt. Takutlah kamu pada Allah taala mana-mana kamu duduk. Inilah nabilah selamatkan kita. Pada hari Jumaat yang mulia ini juga, mana kita sama-sama banyak selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedikit insyarahan, dan kita di bawah itu ada peti pula untuk khairat. Ada sekolah, apa yang bangun sekolah kiraati pak ngajar di Cuap Cairong. Maka kita bakat-bakat mula-mula buat kebajikan. Sebelum kita tinggalkan benda-benda yang kita ada, harta yang kita ada, kita akan tinggal. Maka pada hari ini peti di bawah tu ada budak tunggu buat kita, Allah lah cara mana kita boleh beri, kita beri bakat beri semuanya lah. Dan untuk bekal kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahli kalimatal haqq wad din. Allahumma ahlikil kafaratal mujrimin waz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.